Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ummu Maisarah binti Abdul Halim. Hari ini kumpulan saya akan bentangkan report akhir projek akhir tahun. Kumpulan saya memilih untuk membuat projek penyelesaian masalah perniagaan bagi perniagaan biusuk Kak Leha yang terletak di negeri Perlis. Seterusnya saya akan terangkan tentang pengenalan perniagaan ini. Perniagaan ini dimiliki oleh pasangan suami isteri iaitu Puan Zaliha binti Slamet dan suaminya Encik Zamri bin Saad. Perniagaan ini telah beroperasi selama 10 tahun dan ini terbukti bahawa masakan yang disediakan amat menyelerakan dan mereka mempunyai ramai pelanggan di mana tidak kira umur sama ada tua ataupun muda. Lokasi perniagaan ini terletak di Lorong Kayangan Square, Medan Kanga, Kanga Perlis. Gerai ini merupakan gerai yang menyediakan pelbagai jenis hidangan berkuah seperti bihun sup, kuih tiaw sup, mi sup dan laksa serta pencuci mulut seperti ABC iaitu ais batu campur dan cendol kepada pelanggan. Seterusnya perkhidmatan ataupun layanan dan kualiti makanan yang disediakan oleh gerai ini sangat memuaskan. Gerai ini beroperasi pada hari Isnin sehingga Sabtu pada pukul 9 pagi hingga 6 petang dan tutup pada hari Ahad. Mereka mempunyai 7 orang pekerja di mana masing-masing mempunyai tugas yang perlu dilakukan seperti mengambil pesanan, membuat air, menghidang makanan dan mencuci pinggan mangkuk. Seterusnya saya akan terangkan tentang isu perniagaan. Kami telah berjumpa dengan pemilik perniagaan itu sendiri iaitu Puan Zaliha untuk menemu bual beliau mengenai isu-isu ataupun masalah yang dihadapi oleh perniagaannya. Daripada temu bual tersebut, kami mendapati bahawa perniagaan ini tidak mempunyai sebarang platform media sosial untuk mempromosikan perniagaannya walaupun telah beroperasi selama 10 tahun. Yang kedua, perniagaan ini dia tidak mempunyai logo yang bersesuaian. Oleh itu kami mengambil peluang untuk mencipta logo bagi perniagaan ini lah. Dan akhir sekali, kami dapati bahawa perniagaan ini tidak membuat perkhidmatan penghantaran makanan iaitu COD, di mana ini akan dapat membantu meningkatkan hasil keuntungan perniagaan ini pada masa akan datang. Akhir sekali saya akan terangkan tentang objektif perniagaan. Objektif perniagaan ini dilakukan adalah untuk merangka dan melaksanakan strategi bagi perniagaan biusuk Kak Leha ini seperti strategi pemasaran, pengurusan dan perakaunan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya pembentangannya akan diteruskan dengan Nur Syahira. Terima kasih Ummu Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Abdul Rashid. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh saya di pemilihan projek perniagaan. Yang pertama ialah untuk memenuhi keperluan khusus projek perniagaan DPB 5033. Seterusnya ialah bagi menjamin pinjaman masa hadapan daripada institusi kewangan seperti MARA, Tekun dan lain-lain. Saya akan teruskan pembentangan dengan situasi analisis iaitu SWOT analisis. Pertama iaitu strength, kekuatan atau kelebihan yang terdapat di gerai tersebut. Antaranya ialah lokasi perniagaan tersebut terletak di tempat yang strategik kerana ia terletak di tengah-tengah kawasan pekan. Selain itu, tinjauan telah kami lakukan di situ. Kami dapati gerai bihun sup Kak Leha ini menjadi pilihan utama bagi mereka yang bekerja berdekatan dengan gerai tersebut kerana harga dan kualitinya yang sangat berbaloi. Seterusnya, daripada maklumat yang kami peroleh ialah pemilik perniagaan tersebut beroperasi selama 10 tahun lamanya. Oleh itu, mereka telah mempunyai ramai pelanggan tetap. Perkara yang kedua ialah weakness, iaitu kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada gerai tersebut. Antara kelemahan mereka ialah perniagaan ini tidak mempunyai sebarang platform sosial media. Seterusnya, perniagaan ini tidak mempunyai tempat meletakkan kenderaan yang bersesuaian kerana gerai ini hanya terletak di tepi jalan, iaitu jalan besar lah, dan sukar bagi
pelanggan mencari tempat untuk meletakkan kenderaan untuk berkunjung di gerai tersebut. Yang ketiga iaitu opportunity. Peluang yang terdapat pada perniagaan ini ialah perniagaan ini berpotensi untuk membuka kedai yang lebih besar di mana mereka boleh meningkatkan keselesaan para pelanggan dengan tempat yang lebih selesa dan nyaman untuk menikmati makanan di gerai tersebut. Seterusnya, perniagaan ini berpeluang untuk mengambil tempah secara besar-besaran seperti tempahan bagi kenduri, majlis keramaian dan juga majlis jamuan makan. Yang terakhir ialah trik persaingan. Sudah menjadi perkara biasa sekiranya perniagaan mempunyai persaingan. Bagi perniagaan ini, persaingan mereka juga sengit kerana terdapat beberapa gerai yang berdekatan menyajikan menu yang sama. Ini akan memberi sedikit kerisauan kepada perniagaan ini dan mereka haruslah menetapkan pelanggan tetap mereka dari menukarkan selera di gerai lain. Slide seterusnya akan diteruskan oleh Putri. Terima kasih Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurul Fatah binti Abdullah. Seterusnya saya akan teruskan dengan analisis dan penemuan projek perniagaan. Okey, yang pertama saya akan terangkan dari segi strategi pemasaran. Yang pertama, kami telah mewujudkan perkhidmatan penghantaran makanan COD bagi perniagaan tersebut dengan mengambil pesanan daripada pelanggan dari sekitar Perlis iaitu dari Kangat, Arau dan Pauh. Sebelum mewujudkan perkhidmatan ini, beberapa alternatif telah dilakukan bagi mewujudkan perkhidmatan tersebut. Yang pertama, kami telah mencari beberapa orang runner untuk melakukan perkhidmatan tersebut. Kami telah mencari runner tersebut di grup WhatsApp, di Facebook ataupun mencari student yang ingin melakukan kerja sambilan. Dengan cara ini, sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan hasil perniagaan tersebut. Selain itu, kami juga telah mewujudkan laman media sosial seperti Facebook dan Instagram. Dengan adanya media sosial ini, ia berfungsi sebagai sistem pemberitahu atau notifikasi kepada pengguna media sosial. Selain itu, ia dapat memberitahu pelanggan informasi tentang perniagaan tersebut. Dengan cara ini, mereka boleh mendapatkan informasi dengan pantas dan tepat. Okey, yang terakhir bagi strategi pemasaran ialah kami mendapati bahawa perniagaan ini tidak mempunyai logo kedai yang bersesuaian. Oleh itu, kami telah mengambil peluang ini dengan mencipta logo yang bersesuaian dengan perniagaan tersebut. Logo tersebut dicipta melalui aplikasi Canva. Ini kerana aplikasi tersebut sangat mudah dan menarik. Okey, seterusnya saya akan terangkan strategi pengurusan. Dalam strategi pengurusan, semua hal pengurusan tentang perkhidmatan penghantaran makanan iaitu COD di sekitar Perlis pada masa sekarang dikendalikan oleh kami bertiga. Setelah selesai projek ini dengan jayanya, hal-hal berkenaan dengan COD akan diambil alih oleh pemilik perniagaan ini. Okey, untuk COD ni buat masa sekarang semua hal perkhidmatan tu kami yang arrange semua. Kalau order masuk, kami yang akan hantar runner yang pergi hantar pesanan tersebut. Okey. Selain itu, kami juga untuk akaun media pula, kami kendalikan sendiri. Ini adalah kerana kami ingin membantu perniagaan ini supaya lebih dikenali oleh orang ramai, bukan sahaja di Perlis, malah di luar dari negeri Perlis juga. Ini juga kerana pemilik perniagaan ini tidak tahu cara untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Oleh itu kami mengambil peluang ini untuk membantunya. Okey, untuk media sosial juga kami yang uruskan daripada posting apa semua. Sehari itu dalam 3 kali yang kami akan post untuk menarik perhatian pelanggan. Untuk sumber-sumber posting pula kami dapat daripada pemilik perniagaan tersebut. Semua tu pemilik tu yang send dekat kami. Memandangkan time COVID ni kami tak boleh nak berada di Perlis. So pemilik tu dia tolong kami send sumber-sumber tu lah bahan untuk kami post dekat media sosial. Okey, akhir sekali iaitu strategi perekonomian. Kami membantu meningkatkan jualan dengan membuat perkhidmatan COD. Melalui penambahan kaedah ini terbukti dapat menambah hasil keuntungan perniagaan pada setiap minggu. Okey, yang ni pula kami telah buat COD dalam
sekitar politeknik sebabkan ada beberapa bulan lepas politeknik dia tak student politeknik tak boleh keluar, so kami ambil kesempatan tu kutip order dan kami buat COD dalam politeknik lah. Kami akan kutip order daripada hari Ahad sampai hari Rabu dan hari Khamis tu kami akan lakukan COD. Dalam sehari tu, dalam seminggu kami akan dapat dalam 50 bungkus hingga ke 60 bungkus. Dari situ dia sedikit sebanyak dapat meningkatkan keuntungan kedai tersebut. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan impak analisis dan penemuan projek. Okey, yang pertama iaitu dapat memudahkan pelanggan. Dengan adanya media sosial tersebut, maafkan saya bukan media sosial, dengan adanya perkhidmatan COD, ia dapat memudahkan pelanggan. Dengan adanya perkhidmatan tersebut, pelanggan tidak perlu berkunjung ke kedai. Mereka hanya perlu melakukan pesanan dan kami akan menghantarnya untuk menghantarkan pesanan mereka. Okey, seterusnya dapat memberi info gerai kepada pelanggan. Okey, dengan adanya media sosial, pelanggan akan dapat info berkaitan dengan kedai tersebut. Kalau apa-apa saja berkaitan dengan kedai tersebut, kami akan update dalam media sosial lah. Kalau kedai itu ada promosi ke, ada apa-apa sajalah kami akan update dalam tu. Okey, seterusnya mendapat meningkatkan hasil jualan kedai. Okey, dengan adanya COD dalam sekitar politeknik juga, kami dapat meningkatkan hasil jualan gerai. Sebab apa? Sebab student kan dia tak ada keluar kan. So dari situ kami dapat meningkatkan sikitlah hasil jualan tersebut. Lepas tu dengan adanya COD daripada politeknik juga, dia dapat meningkatkan hasil jualan gerai. Memandangkan pandemik ni, COVID ni orang tak boleh nak keluar, so dengan cara COD itulah dapat meningkatkan hasil kedai tersebut. Okey, yang terakhir pada impak ialah dapat menjimatkan masa pelanggan. Okey, dengan adanya media sosial tersebut seperti Instagram dan Facebook, pelanggan dia boleh membuat tempahan terlebih dahulu. So kami akan ambil tempahan tu dan kami akan update ke kedai dan kedai tu dia akan buatlah pesanan tersebut. Then pelanggan tu dia akan datang ambil saja, pick up je dia punya pesanan. Dia tak akan ambil masa lama untuk tunggu. Daripada situ dia dapat menjimatkan masa pelanggan. Terima kasih.